Okey. Hai dan selamat pagi. Kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis tentang usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam kesamarataan peluang pendidikan dan pemupukan integrasi nasional di sekolah, iaitu pendidikan inklusif. Okey. Mula-mula sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Fan Siong Peng. Okey, kami dari ahli kumpulan 4 unit sains menengah dan saya sendiri Nik Abdul Hakim bin Nia dan kawan saya iaitu Fazlin Mardiana binti Fauzi. Okey, mula sekali kita pergi kepada definisi pendidikan inklusif. Okey, mengikut Abdul Rahim Slamet pada tahun 1994 menyatakan bahawa pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid yang normal di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru yang biasa. Okey, seterusnya mengikut Kamaria Jarji pula pada tahun 1994 menyatakan pendidikan inklusif melibatkan pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas biasa. Bantuan yang sesuai akan diberikan kepada mereka bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka. Okey, mengikut Abraham Morris and Walk pada tahun 1993 menyatakan one in which children with and without disabilities and play together. Okey, seterusnya mengikut Bow pada tahun 1995 menyatakan an approach in which children with disability, including those with severe disabilities, are placed in room with and receive service side by side with children who have no disabilities. Okey. Seterusnya kita pergi kepada program pendidikan inklusif ini. Program pendidikan inklusif ini dijalankan dalam dua bentuk, iaitu inklusif separa dan inklusif penuh. Okey, mari kita lihat apakah inklusif penuh itu dan inklusif separa. Okey, bagi inklusif penuh ini ialah murid berkeperluan khas ataupun MBK belajar secara sepenuh masa bersama-sama murid arus perdana. MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Okey, bagi inklusif separa pula, MBK belajar bersama-sama murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti koakademik atau aktiviti kokurikulum tertentu sahaja mengikut keupayaan mereka. MBK yang mengikuti inklusif separa bagi mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai dengan sedikit atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Inklusif separa bagi aktiviti koakademik atau kokurikulum adalah berdasarkan potensi, bakat dan keupayaan mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada matlamat program pendidikan inklusif ini. Yang pertama ialah mensealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa. Okay, mereka tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan. Begitu saja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. Okey, seterusnya kita ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar mereka. Okey, matlamat seterusnya ialah mengikut Muhammad Siraj Awang pada tahun 1996 menyatakan memastikan pelajar-pelajar berkeperluan khas ini dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di luar komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya, mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang. Okey, seterusnya ialah melengkapkan murid-murid berkeperluan khas dengan kemahiran-kemahiran tertentu sejajar dengan kurikulum bermasalah pembelajaran iaitu membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Okey, perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. Okey, matlamat program pendidikan inklusif yang terakhir ialah dapat melahirkan pelajar berkeperluan khas yang cemerlang dan berjaya dalam pelajaran serta kerjaya yang dibinanya. Okey, dasar perkhidmatan inklusif pula mengikut dasar kebangsaan melalui Akta 685 di bawah Seksyen 28(1), kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan atas alasan
keupayaan. Dasar di peringkat antarabangsa dapat dilihat melalui penyataan Salamanca pada tahun 1994, di mana telah disarankan agar peruntukan kewangan diberikan dalam sistem pendidikan agar sistem pendidikan dapat diperbaiki bagi membolehkan kanak-kanak berkeperluan khas diserap dalam sistem pendidikan tanpa mengira perbezaan individu dan masalah ketidakupayaan mereka. Seterusnya, dasar pendidikan inklusif adalah untuk memastikan MBPK mendapatkan hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan dan dapat menyesuaikan diri dengan murid aliran perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Dan membina keyakinan diri bagi mencapai tahap potensi yang optimal. Seterusnya, meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBPK ini. Kementerian juga ada beriltizam menggalakkan lebih ramai MBPK ke dalam program pendidikan inklusif ini dan meningkatkan kualiti penyediaannya secara keseluruhan. Ini antara faktor kritikal yang mampu mempengaruhi kejayaan program pendidikan inklusif. Antaranya ialah peralatan, infrastruktur, masyarakat dan personal. Kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah dari segi peralatan. Khidmat sokongan dari aspek peralatan dapat menjamin keberkesanan PPI ini. Contohnya, penyediaan mesin braille dan kaunter pembesar membantu dalam pelaksanaan aktiviti PDP murid bermasalah penglihatan. Begitu juga dengan faktor infrastruktur dan prasarana di mana adanya kemudahan asas seperti kerusi, rak buku, almari dan meja yang mencukupi serta susunan atur yang memudahkan pergerakan MBK ini. Kejayaan PPI juga dipengaruhi sokongan daripada ibu bapa dan masyarakat dengan penerimaan dan pandangan positif terhadap pelaksanaannya. Ini adalah dari petikan akhbar berita harian di mana peralatan sokongan pembelajaran seperti mesin braille boleh dibawa pulang untuk kegunaan di rumah bagi murid berkeluhan khas ini. Maksudnya kat sini ialah mereka dapat menggunakan mesin braille ini di rumah untuk melatihkan dirinya di rumah ataupun membuat kerja ataupun latihan di rumahnya. Ini antara peralatan yang menyumbang kepada kejayaan pendidikan inklusif. Bagi pihak sekolah dan pentadbir perlu menyediakan alatan keperluan untuk MBP ini seperti CCTV untuk mengawal mereka dari jauh, kaunter pembesar, cetakan besar, Raja Timur dan cetak braille. Dari segi masalah pendengaran ialah alat bantuan pendengaran menggunakan cue visual dan masalah penglihatan dan susunan meja dan kerusi di dalam kelas yang kondusif agar murid dapat belajar dengan selesa. Seterusnya ialah sistem argumentatif dan alternative communication dan haruslah menyumbangkan kerusi roda juga, peralatan teknologi maklumat komunikasi TMK yang bersesuaian dan akhir sekali ialah pelbagai jenis alatan dan teknologi yang bersesuai dengan keperluan murid tanpa ada bezanya. Faktor yang kedua iaitu infrastruktur. Dari segi aspek fizikal sekolah, persekitaran sekolah yang mesra, orang upaya ataupun OKU dan selamat adalah penting bagi memudahkan pergerakan MBK ini. Antara kemudahan mesra OKU yang perlu disediakan adalah susu landai, tandas OKU, susu tangan, longkang yang bertutup. Dari segi fizikal kelas pula, MBK menggunakan sepenuhnya prasarana kelas bersama-sama murid arus perdana. Walau bagaimanapun, pengubah suai yang perlu dipertimbangkan mengikut keperluan murid tersebut, seperti penyediaan meja atau kerusi, kedudukan kelas di aras bawah bagi memberi kemudahan MBK yang berkerusi roda ini. Ini antara kemudahan mesra OKU yang sekolah perlu sediakan iaitu susu landai, susu tangan, tandas OKU dan menggunakan longkang yang bertutup. Antara faktor masalah yang dihadapi dari segi infrastruktur ialah bilik darjah, tandas, singkil, laluan berkursi roda khas, BBM dan bangunan. Kita lihat masalah satu persatu. Dari segi bilik darjah pula, mempunyai ruang yang terhad dan tidak mempunyai sumber kewangan yang tidak mencukupi. Bilik-bilik untuk membantu perkembangan dan pengurusan diri juga tidak disediakan. Contohnya bilik akses kendiri, bilik pendidikan moral, bilik mata pelajaran pengurusan diri dan lain-lain lagi. Kedudukan bilik darjah juga sepatutnya diletakkan di aras bawah dan berdekatan dengan tanda khas. Bilik darjah juga kurang pencahayaan, sistem pengudaraan yang kurang baik dan keadaan bangunan sekolah yang uzur. Seterusnya dari segi tandas pula, kebiasaannya tandas sekolah berada pada lokasi yang jauh dari sekolah.
Ada juga sekolah yang tidak menyediakan tandas OKU. Okey, kedudukan singki pula, singki yang terlalu tinggi. Okey, laluan berkerusi roda, kebanyakan sekolah tidak menyediakan laluan berkerusi roda ini. Sepatutnya, bangunan dinaik taraf yang mesra OKU dibina bagi memudahkan murid-murid PPKI ini. Okey, dari segi bahan bantu mengajar pula, tidak mencukupi, terutamanya yang berbentuk bahan ICT. Okay, sedangkan BBM antara salah satu cara untuk meningkatkan kejayaan dan pencapaian bagi murid pendidikan khas ini. Okay, dari segi bangunan pula, kemudahan susul tangan dan longkang tertutup. Okay, tempat riadah dan selaman, aktiviti pergerakan motor kasar murid tidak dapat dilaksanakan kerana tapak riadahnya kurang bersesuaian. Okey, kepentingan peralatan dan infrastruktur ini kenapa? Memudahkan MBK untuk belajar bersama murid harus perdana, meningkatkan tahap keyakinan ibu bapa untuk menempatkan anak mereka di kelas inklusif ini. Dan akhir sekali ialah dapat melatih MBK supaya lebih berdikari. Okey, faktor yang ketiga iaitu masyarakat. Okey, yang pertama ibu bapa, tahap sokongan ibu bapa. Ibu bapa ini kurang memberi perhatian kepada pendidikan anaknya terutama yang berkeperluan khas ini. Ada kalanya murid tersebut layak mengikuti PPI tetapi ibu bapa tidak menyokong penyertaan dalam PPI kerana risau murid lain tidak dapat menerima anak mereka. Okey, dan last sekali ialah mempercayai kredibiliti guru di dalam kelas dan memberi bimbingan. Okey, yang kedua iaitu pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah memahami dan mempraktikkan nilai menghormati perbezaan melalui rutin dan mereka berperanan mencipta satu suasana sekolah yang menerima kewujudan MBK dan menyokong usaha dalam meningkatkan keberkesanan PPI ini. Okey, dari segi guru pula, guru haruslah bersedia menerima MBK dan sedar dan bersifat terbuka untuk berkolaborasi dengan guru PPKI dan dapat menyahut cabaran tanggungjawab yang diberikan oleh pentadbir. Dan last sekali ialah haruslah menyingkirkan perspektif-perspektif yang negatif. Okey, bagi rakan sekelas pula, mereka haruslah menerima MBK yang sama seperti kawan-kawan yang lain dan mereka dapat berinteraksi dengan MBK dan last sekali, mereka haruslah bekerjasama dengan MBK. Okey, faktor yang terakhir iaitu personel ataupun perkhidmatan sokongan. Okey, yang pertama, pakar perkhidmatan bahasa dan pertuturan. Okey, mereka haruslah mengkaji pertuturan dan perkembangan bahasa murid dan bekerjasama dengan ibu bapa dan guru untuk menyediakan intervensi yang paling sesuai untuk murid tersebut. Okey, dari segi pakar audiologi pula, mereka haruslah mengkaji permasalahan pendengaran dan memberikan maklumat berkaitan dengan kerosakan dan tahap pendengaran murid dan memberikan diagnosis tentang alat pendengaran yang paling sesuai untuk murid tersebut menggunakan. Okey, dari segi pakar pediatrik pula, melakukan diagnostik awal untuk mengesan punca masalah keperluan khas kanak-kanak sama ada berkaitan dengan masalah kelahiran, persekitaran atau genetik dan dapat membantu guru menentukan pelan pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid yang berkeperluan khas ini. Okey, dari sudut jurukerja pula, menentukan perkhidmatan pendidikan dan terapi yang paling sesuai yang dilakukan oleh murid secara berterusan dan dapat meningkatkan kemahiran urus diri dan motor halus murid tersebut. Okey, yang kelima ialah juruterapi fizikal. Okey, mereka menentukan terapi yang sesuai untuk membaik pulih kemahiran urus diri dan motor kasar kanak-kanak berkeperluan khas ini. Okay, dan membantu ibu bapa dan guru untuk memastikan pengawasan dan bantuan dalam kebolehan, berdikari dan urus diri serta perkembangan kemahiran motor kanak-kanak. Okay, dari segi kaunselor dan pakar psikologi pula ialah membantu murid-murid berkeperluan khas mengatasi rasa rendah diri dan terpinggil. Okey, dari segi kaki tangan sosial pula ialah memberikan nasihat kerjaya kepada murid-murid dan menjadi persona perantaraan yang menghubungkan murid berkeperluan khas ini dan keluarga mereka dengan persona pelbagai disiplin dan agensi-agensi yang boleh menguruskan keperluan spesifik berdasarkan khidmat sokongan sedia ada untuk murid-murid berkeperluan khas. Seterusnya, guru pendidikan khas dan guru biasa. Mereka haruslah menjayakan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini dan dapat menjamin kualiti perancangan dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas inklusif dan menjadi sumber rujukan utama oleh ibu bapa dan pakar perubatan untuk mendapatkan maklumat berkaitan perkembangan kognitif murid itu berkeperluan khas serta menaksir kategori
keperluan khas mereka. Okey, jadi saya serahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya iaitu Fazlin Mardiana. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, saya Fazlin Mardiana binti Fauzi akan meneruskan pembentangan tentang pendidikan inklusif ini. Okey, seterusnya ialah tentang proses pemilihan murid pendidikan inklusif. Okey, terbagi kepada dua lah, kriteria pemilihan dan penempatan. Kriteria bagaimana pelajar PPI program pendidikan inklusif ini dipilih. Okey, yang pertama, murid itu perlu melepasi tahap penilaian menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Umur MBK murid berkeperluan khas ini ikut kohort, umur murid mestilah dalam arus perdana atau tambah satu tahun daripada umur murid dalam arus perdana. Sebagai contoh, tahun 2 umur 8 atau 9 tahun. Yang ketiga ialah jawatan kuasa program pendidikan khas sekolah akan memperaku dan meluluskan MBK yang layak ikut PPI berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat ialah MBK yang telah ditempatkan dalam PPI perlulah menjalani tempoh percubaan iaitu maksimum 2 bulan. Yang kelima ialah setelah tamat tempoh percubaan, MBK yang tidak sesuai untuk meneruskan pembelajaran di PPI akan ditempatkan ke kelas PPKI. Jika sesuai, murid dikeluarkan di dalam kelas tersebut. Dikeluarkan daripada kelas PPKI lah, akan ditempatkan semula di kelas yang arus perdana yang mengikuti program pendidikan inklusif. Okay, yang kedua ialah penempatan. Tentang penempatan, saiz kelas arus perdana yang menjalani program pendidikan inklusif ini kurang daripada 35 orang. MBK yang ditempatkan di PPI tidak lebih daripada 5 orang. Jika lebih, akan dipindahkan ke kelas lain. MBK ditempatkan di kelas yang selaras dengan pencapaian mereka. Kelas PPI berada di bawah pembangunan sekolah bagi MBK yang menggunakan kerusi roda atau MBK yang mempunyai masalah fizikal. Yang kelima, penempatan MBK di PPI mestilah mendapat kebenaran daripada ibu bapa secara bertulis dahulu. Okey, ini adalah konsep PPI di Malaysia secara ringkas. Ringkas sokongan warga sekolah. Pelajar kita ditempatkan pelajar MBK ini, murid berkeperluan khas ini ditempatkan di dalam kelas arus perdana bersama dengan murid arus perdana. Jadi mereka berinteraksi sosial. Murid PPI ini, MBK PPI ini akan mengikuti kurikulum seperti murid arus perdana, manakala untuk inklusif separa kurikulum MBK pula, murid kita ini yang berkeperluan khas ini akan mengikuti aktiviti kurikulum yang berbeza mengikut keupayaan pelajar. Jadi pentinglah sokongan pelbagai pihak, ibu bapa, sekolah, guru dan kawan-kawan. Seterusnya ialah isu-isu dalam pelaksanaan PPI. Dalam pelaksanaan PPI ini semestinya adalah isu-isu dan cabarannya. Yang pertama ialah sikap seseorang guru di aliran perdana yang tidak dapat menerima murid-murid berkeperluan khas di dalam kelas. Ini ialah berdasarkan kajian daripada Abdullah pada tahun 2020. Mereka berandaian MBK ini sangat suka dibentuk dan dididik. Mereka tidak memberi kerjasama dengan guru pendidikan khas. Guru-guru yang aliran perdana ini tidak memberi kerjasama dengan guru pendidikan khas dan tidak memberi perhatian yang wajar kepada murid berkeperluan khas. Jadi sebenarnya guru-guru ini sebelum memahami konsep sebenar PPI, dan guru biasa ini juga kurang pengetahuan tentang cara mengendali MBK. Jadi cara untuk atasi ialah sebenarnya guru-guru perlulah mengikuti kursus-kursus untuk menambah ilmu pengetahuan tentang cara mengendali pelajar-pelajar murid-murid berkeperluan khas.
Ada juga isu yang berlaku ialah pelabelan daripada kawan. Bila ada pelabelan, bila ada ejekan daripada kawan sekelas, maka MBK ini akan rasa tersisih dan seterusnya tidak akan rasa seronok berada di dalam kelas. Seterusnya ialah isu dalam pelaksanaan PPI. Yang kedua ialah kedudukan MBK di dalam kelas tidak sesuai dan keadaan bilik darjah tidak kondusif. Sebagai contoh, jika pelajar berada di belakang, murid MBK itu tidak bersemangat. Bila dia tidak bersemangat, maka dia tidak fokus dalam kelas. Maka pembelajaran itu tidaklah berkesan. Seterusnya, pelajar berada di tepi tandas atau tepi kantin. Ada juga kelas yang berada di tepi tandas atau tepi kantin menyebabkan MBK ini sangat terganggu dengan bunyi-bunyi, bising dan bau-bau yang masuk ke kelas. Yang ketiga ialah kurang kelengkapan asas yang sesuai dengan MBK. Sepatutnya seperti yang Cikgu Nik bentangkan tadi, untuk pelaksanaan PPI, apa yang penting ialah infrastruktur. Tapi inilah isu yang berlaku dan mungkin akan ditambah baik nantilah. Kurang kelengkapan asas yang sesuai dengan MBK. Ini menyebabkan setengah aktiviti tidak dapat dijalankan oleh MBK. MBK itu hanya dapat melihat, jadi dia tidaklah mendapat pengalaman seperti pelajar-pelajar aliran perdana yang lain. Okay, yang keempat ialah kurang kerjasama daripada ibu bapa. Masih ada lagi ibu bapa yang kurang kesedaran, kurang rasa tanggungjawab, di mana apabila guru-guru minta ibu bapa datang ke sekolah untuk berbincang tentang perkembangan pelajar. Jadi ada ibu bapa yang tidak respon, ada ibu bapa yang tidak datang berjumpa. Jadi itu boleh menyebabkan terbantuklah proses perkembangan pelajar kita. Jadi sepatutnya dengan isu-isu ini kita dapat kurangkanlah. Yang pertama tadi berkenaan dengan guru perlulah sentiasa tambah ilmu pengetahuan, terutamanya guru-guru yang terlibat dalam mengendali pelajar MBK yang berada dalam program pendidikan inklusif ini. Yang kedua ialah pihak sekolah perlu alert, perlulah tahu dan perlulah tempatkan pelajar MBK ini dalam kelas yang kondusif. Yang ketiga pula ialah tentang kelengkapan. InsyaAllah sepatutnya ditambah baiklah dari segi infrastruktur sekolah dan juga peranan ibu bapa, di mana ibu bapa perlulah memberi kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Okey, seterusnya ialah PPI ini sebenarnya dapat memupuk semangat integrasi nasional dan kesemarataan pendidikan, di mana pertama pelajar yang mengikuti program inklusif secara penuh akan bersama dengan pelajar arus perdana, tidak mengira kaum, bangsa, etnik dan agama. Jadi sebenarnya PPI ini juga merupakan salah satu langkah untuk menyatupadukan kaum. Jadi kaum-kaum tidaklah dikelaskan mengikut kaum, mengikut bangsa, mengikut etnik dan agama. Okey, yang kedua pula ialah semua pelajar mendapat hak pendidikan termasuk MBK. Contoh, pelajar yang mengalami masalah pembelajaran tidak lagilah tersisih daripada pendidikan masa kini. Jadi sebabnya apabila pelajar MBK ini masuk ke program PPI, jadi sebenarnya kurikulum dia telah berubah sedikit atau banyak ataupun dengan bantuan yang lebih daripada guru. Seterusnya ialah program yang dilakukan oleh pihak sekolah boleh menyatupadukan kaum, etnik, bangsa dan agama. Okey, sebagai contoh, program di sekolah yang melibatkan semua pelajar, termasuklah MBK, murid berkeperluan khas ini. Mereka juga terlibat dan tiada diskriminasi mana-mana pihak. Maksudnya tiadalah contohnya pihak sekolah mengasingkan pelajar MBK, murid berkeperluan khas ini tidak boleh menyertai program sukan. Jadi peranan sekolah sangat pentinglah untuk menyatupadukan kaum-kaum, etnik, bangsa dan agama di sekolah. Okey, seterusnya
penerapan nilai perpaduan dalam subjek sedia ada seperti subjek pendidikan Islam dan moral serta semua subjek-subjek lain. Okay, ketika mengajar subjek pendidikan Islam, moral, sains, bahasa Melayu, semua subjek-subjek itu sebenarnya boleh kita terapkan semangat perpaduan antara kaum. Kita tidak boleh mengadakan ataupun mencipta satu persepsi negatif tentang sama-sama kaum lain, etnik lain. Jadi peranan sebagai guru, peranan di sekolah, guru-guru perlu memainkan peranan menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar di sekolah. Okey, seterusnya ialah pengajaran guru dalam kelas menggabungkan pelajar MBK dan pelajar arus perdana agar mereka dapat memahami dan melengkapi antara satu sama lain. Okey, dalam kelas bila guru mengajar, ada juga guru ataupun PAK 21 ini menekankan tentang konsep kolaborasi, komunikasi. Jadi guru memberikan tugasan kepada pelajar supaya pelajar membuat tugasan dalam kumpulan. Jadi bila mana mereka digabungkan, pelajar-pelajar, contohnya pelajar yang ada masalah fizikal, ada masalah pembelajaran ataupun sebarang kurang upaya yang lain, jadi mereka ditempatkan dalam kumpulan yang sama, gabungkan mereka supaya mereka ni dapat memahami dan melengkapi antara satu sama lain. Pastinya ada keistimewaan dan kelebihan pada setiap orang. Jadi perlulah ada kolaborasi atau komunikasi antara mereka. Okey, yang keenam ialah program pendidikan inklusif. PPID ini dilaksanakan untuk memberi peluang pendidikan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira ketidakupayaan dan kecacatan mereka. Ini juga ialah daripada Abdullah 2020 di mana pendidikan ini juga dapat diberikan kepada semua murid tanpa mengira jenis cacat mereka. Contohnya cacat pembelajaran, contohnya cacat pendengaran, kurang penglihatan, kurang upaya pertuturan, kurang upaya fizikal, masalah pembelajaran ataupun kurang-kurang upaya yang pelbagai itu. Jadi mereka juga mendapat peluang pendidikan yang sama. Seterusnya ialah, inilah menurut UNICEF berdasarkan kajian mereka pada tahun 2017 yang berkenaan kanak-kanak kurang upaya. Ramai kanak-kanak yang tidak meneruskan persekolahan disebabkan oleh pandangan yang negatif dan pihak sekolah tidak mengetahui cara yang benar untuk mencampurkan pelajar berkelainan upaya ini dengan pelajar lain. Jadi apa yang berlaku sebelum ini ialah apabila pelajar itu ada masalah kurang upaya tertentu, jadi sekolah tidak dapat mengendali, tidak tahu cara, tidak tahu kaedah untuk campurkan pelajar yang berkelainan upaya ini dengan pelajar lain. Jadi dengan PPI ini dapatlah disatukan mereka dalam kumpulan yang sama, kelas yang sama. Seterusnya ialah dengan menyertai pelajar arus perdana, MBK akan mendapat peluang sama rata lah dari segi kemudahan belajar, persekitaran normal, kondusif, tanpa mengira status dan latar belakang. Seterusnya ialah nombor 9, murid pendidikan khas dalam kategori inklusif penuh ini akan diberi juga peluang untuk mengambil peperiksaan awam. Jadi MBK ini juga sebenarnya mereka dapat mengambil peperiksaan awam seperti SPM dan peperiksaan-peperiksaan lain lah. Yang 10 ialah dari aspek sosial, MBK PPI ini akan berinteraksi dengan rakan tipikal yang lain. Secara tak langsung akan meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antara pelajar tanpa mengira kelainan upaya yang MBK hadapi. Kesannya MBK akan merasa yakin untuk berdepani cabaran masa hadapan. Kesimpulannya ialah integrasi nasional merupakan penyatuan bangsa, kaum, budaya dan agama. Di Malaysia yang berbelah bangsa ini, semua rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk memupuk semangat integrasi nasional. Pendidikan di Malaysia juga memfokuskan kepada kesamarataan pendidikan seperti yang ditemaktub dalam anjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Yang terakhir ialah salah satu program yang menekankan kesamarataan pendidikan ialah program pendidikan inklusif. Jadi semua pihak perlulah mainkan peranan agar objektif PPI ini tercapai. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.